Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada yang terhormat Tuan Nazir, insya-Allah yang terpilih. Semalam saya tak dapat hadir pemilihan JK baru Masjid Syakirin yang saya kasihi semua. Kepada yang dihormati para a'immah, para masyayikh, asatizah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT masih dapat meneruskan pengajian kitab Masail Tauhid dengan harapan insya-Allah ilmu yang kita dapatkan merupakan ilmu yang bermanfaat di dunia dan dunia akhirah. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan syafaat uzma baginda lah kita semua berharap di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita berada pada muka surat 26 kitab Masail Tauhid. Soalan, apa dalil naqal bagi wujud Allah Ta'ala? Jadi qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Apa dalil naqal bagi wujud Allah Ta'ala? Macam saya sebut minggu lepas dan juga berlaku semalam dekat Masjid Putra Heights, ada yang tanya, Rasul ada ajar ke Ustaz sifat 20 ni? Hadis. Bagi saya satu hadis Rasul ajar sifat 20. Saya kata juga, Rasul ada ajar ke Tauhid 3? Jadi perbahasan Tauhid sifat 20, sifat 13, Asmaul Husna, Asmaul Husna lain lah, memang ada nas. Berkaitan dengan sifat 20, ini semua adalah metod pengajaran. Jadi ulama menyusun sesuai dengan kemudahan untuk memahamkan umat. Itu tujuannya. Jadi ada rumusan sifat 20. Rasul ajar atau tidak ajar cara sifat 20? Of course tak ada cara sifat 20. Tapi isi sifat 20 semuanya datang daripada Al-Quran dan Sunnah. Bukti dia apa? Ini sifat wujud Allah Ta'ala. Jadi sifat 20, sifat pertama yang kita belajar semalam minggu lepas, sifat wujud. Apa dalil sifat wujud? Ada dalil akli, iaitu wujudnya alam, yang kita dah syarahkan. Tapi dalil naqli ada, bukan tidak ada, iaitu firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'in, iaitu Allah adalah, artinya Allah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. Bila kita tahu Allah menciptakan tiap-tiap sesuatu, berarti mestilah ada Allah. Wujudlah dia. Kerana apa? Tiap-tiap satu ini semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah 3 tauhid. Tauhidul dzat, tauhidul sifat, tauhidul af'al. Ini tauhid zat Allah SWT Esa, tauhid sifat Allah SWT itu Esa, dan zat dan tauhidul af'al, iaitu segala sesuatu yang berlaku, yang keluar, yang terjadi pada kita semua ini, semuanya hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu khaliqu kulli syai'in. Itu Allahu khaliqu kulli syai'in. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mencipta kalian semua dan segala perbuatan kalian.
Lalu dan firman-Nya lagi, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan telah menjadikan ia, iaitu Allah SWT menjadikan akan tiap-tiap sesuatu, maka mengkadar ia sesuai dengan atau sebagai takdir. Jadi qaddarahu faqaddarahu taqdira. Jadi Allah menentukan kadarnya every single thing. Setiap terperinci, setiap perinci daripada segala sesuatu datang daripada Allah SWT. Fulan bin fulan, macam ni, macam tu, semua. Dari mula lahir sampai meninggal. Ustaz, apa pula itu takdir mu'allaq, takdir mubram? Di dalam ilmu Allah yang qadim, berada pada ilmu Allah yang qadim, dia menentukan fulan bin fulan ini akan main bola kalau dia pergi main bola. Kalau dia tidak main bola, dia selamatlah. Kalau dia pergi main bola, patah kaki dia. Contoh dia. Ini mu'allaq. Allah SWT tentukan dalam ilmunya yang qadim. Ini mu'allaq. Jadi tergantung. Dia pergi main bola, patah kaki dia. Dia tak pergi main bola, selamatlah dia. Contoh dia. Dan kedua-dua ni ketentuan Allah. Di dalam ilmu Allah yang qadim, Allah tahu dia akan pergi main bola. Patah kaki. Contoh. Bukan saya kata jangan main bola. Saya pun main bola. Saya dah tak boleh main bola lah. Dah patah kaki dah. Dua kali yang patah. Tak boleh dah. Kena pencin terus. Ini contoh dia. Ini mu'allaq. Mubram yang memang ditetapkan dan tidak akan boleh berubah. Contoh dia umur dia. Umur dia memang 45 lah. Kita tak tahu. Kita doa ni maksud dia apa? Siapa tahu mu'allaq dia macam tu. Kita berdoa untuk siapa tahu, kita tak tahu. Kita berharap Allah SWT tentukan takdir mu'allaq dia. Dia berdoa, dia jadi macam ni. Dia tak berdoa, jadi macam ni. Dia berdoa, jadi macam ni. Yang baik, contoh dia. Ini mu'allaq dan mubram. Hakikatnya semuanya kembali kepada ilmu Allah yang qadim. Berarti Allah dah tahu sejak azal. Faqaddarahu taqdira. Allah dah menentukan segala sesuatu dengan kadarnya, every single terperinci semua Allah tahu. Lalu soalan, apa perbezaan di antara dalil dan burhan? Masya Allah. Syekh Salman Khatib daqiq. Dia membahas tentang iaitu dalil dan burhan. Perbezaan dia apa? Jarang kitab-kitab membahas, maksudnya kitab-kitab Melayu yang basic membahas seperti ini. Dalil dan burhan. Sebab kalau kita tengok secara lafzan tu apa? Secara lafaz, dalil itu adalah tanda. Bahasa Arab. Aina dalilu ila Makkah? Di manakah tanda pergi ke Mekah? Itu dalil. Secara bahasa. Burhan. Ma huwa burhanuka? Annal hadzal ittijah ila Makkah. Apa dalil engkau, apa burhan, apa bukti engkau jalan ini menuju Mekah? Lebih kurang sama lah. Secara lafaz. Tapi of course dia ada ma wara'a dzalika. Ada yang di sebalik itu. Kita lihat apa Syekh kata. Jawab, bermula. Bila kitab Melayu sebut bermula tu, maksud dia mubtada'. Mubtada' tu bahasa Arab permulaan, bahasa Melayu bermula, tapi dia ada terminologi khusus kita bagi dengan urful khas. Iaitu maksud secara urful khas. Uruf tu adalah adat khas di kalangan ahli nahwu. Di kalangan ahli nahwu, di mana mubtada' maksudnya adalah isim yang dibaca rafa', yang dimulai, yang berada pada mula kalimat yang dirafakan oleh amil maknawi ibtida'. Yang belajar pondok ni kena tahu. Rugi belajar apa tapi tak tahu nahwu. Wajib nahwu ni. Jadi kenapa di Pulau Jawa, di Sumatera banyak ulama
Sebab nahu dia orang hadis. Kita masalah kita di pondok-pondok alhamdulillah nahu ada, tapi di institusi, di ma'had atau di sekolah agama nahu kurang, bukan ditekankan tekan, tapi tak cukup tekan. Maksud kena lebih tekan lagi. Kalau boleh alfiah tu hafal, tasrif tu hafal, ibriti tu hafal. Jadi mubtada' ni adalah isim yang dibaca rafa' yang dirafa'kan oleh amil maknawi tidak. Amil yang tak nampak tapi dia berada pada permulaan. Jadi bahasa Arab ni setiap a, i, u tu kena ada yang ketuk dia, yang buat dia jadi macam tu. Orang Melayu bila dia tukar kepada mubtada' dia istiqamah bermula. Bila kita baca kitab je bermulanya kalam tu. Bermula Allah, bukan maksud dia Allah itu ada permulaan, bukan. Maksud dia Allahul Khaliqun, contoh dia. Bermula Allah itu adalah Khaliq. Itu mubtada'. Orang yang tak pandai baca kitab Melayu lama, dia kata, salah kitab ni, dia kata Allah ada permulaan. Itu maksud dia mubtada'. Mubtada' tu bahasa Arab. Kalau ilmu nahu ada mubtada'. Bahasa Jawa utawi, al-kalamu utawi kalam. Utawi tu maksud dia bermula. Ni jadi nak faham baca kitab Melayu lama tu kena ada ilmu nahu juga. Tak ada ilmu nahu jam. Susah lah ustaz. Itu untuk baca kitab lama. So yang nak fahamkan orang awam, kita buatlah kitab baru. Tak pakailah bermula. Okey. Bermula dalil dan burhan itu bersamaan keduanya. Jadi dalil dan burhan ni sama macam saya sebut tadi. Sama. Tetapi kata ulama, burhan itu terlebih tentu daripada dalil. Menurut ulama, burhan itu lebih tertentu, lebih khusus. Tertentu itu lebih khusus. Sebab apa dia kata tertentu? Sebab bila kita terjemahkan sifat iradah Allah, dia adalah ta'alluq takhsis. Ta'alluq takhsis itu apa? Dia berkaitan dengan penentuan. Allah menentukan Zaid tinggi, Allah menentukan Amr pendek, Allah menentukan Bakar ini pandai, Allah menentukan siapa ini, Hindun ini kurang pandai misalnya. Ini nama dia dipanggil dengan takhsis. Bila kita kata khas, dia terjemah juga tertentu. Itu seni ulama dulu terjemah. Dia kekalkan terjemahan yang baku. Jadi saya terus terang, waktu saya pergi ke Maghribi, saya belum pandai cakap Arab. Saya menulis Arab berarti sebab memang dari pondok belajarlah tulis Arab. Tapi cakap Arab tak pandai. Tak pandai, wallahi. Tapi bila sampai ke Maghribi, 6 bulan dah boleh cakap Arab. Kerana ada ilmu nahwu saraf. Dan yang membantu saya dalam menulis insya' mengarang ni adalah Arab Melayu Jawa dulu. Bahasa Jawa lama yang ada otak ni, ini yang membantu saya. Utawi, iki, iku tu. Itu bantu saya dalam menulis Arab dan juga cakap Arab semua mula dengan i'rab dalam otak tu. Bila dah 6 bulan boleh cakap. Lepas tu kalau yang pergi negara Arab nak belajar ni, jangan takut cakap Arab. Kena duduk dengan orang Arab ni, bukan duduk tidur makan dengan dia, tak semestinya. Tapi kalau jumpa Arab duduk, berbalah dengan dia. Nanti pandai cakap Arab lah. Berbalah dengan orang Arab. Saya memang dulu suka berdebat dengan orang Arab. Bukan sebab suka berdebat, bukan. Maksud dia nak biar lidah ni lancar cakap Arab. Okey, burhan itu terlebih tentu, lebih khusus. Maksudnya lebih khusus daripada dalil. Kerana burhan itu barang yang tersusun daripada 2 muqaddimah perkataan atau lebih. Maksudnya apa? Burhan ini tersusun daripada 2 premises. Bahasa Inggerisnya premise. Premise minor, premise mayor. Ini major, premise major, premise minor. Kan? Ini maksud dia apa? Di dalam ilmu logik kalau kita belajar, contoh dia.
khamar memabukkan. Setiap benda memabukkan adalah haram. Maka khamar adalah haram. Nah, nampak ni. Khamar tu arak atau tuak. Tuak senang. Tuak memabukkan. Semua benda memabukkan itu haram. Maka tuak itu haram. Ini ada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Premis minor, premis mayor. Premis minor dia apa? Tuak memabukkan. Premis minor dia itu. Tuak memabukkan. Semua benda memabukkan adalah haram. Itu premis mayor. Natijah atau hasil atau kesimpulan dia, buah dia, bahasa Melayu lama, buah dia, maka tuak itu diharamkan. Maka tuak itu haram. Ini. Antara muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, premis minor, premis mayor, ini ada middle terms. Dipanggil dalam bahasa Arab al-haddul awsat. Iaitu memabukkan. Perkara yang diulang 2 kali ini dipanggil haddul awsat. Iaitu middle term. Bahasa Melayu dia saya kata. Al-haddul awsat lah. Contoh dia apa? Tuak memabukkan. Segala yang memabukkan adalah haram. Berarti memabukkan ini adalah haddul awsat. Kesimpulan itu kita buang haddul awsat, kita kumpulkan 2 ini. Haddul asghar, haddul akbar. Jadi satu, akhirnya kesimpulan dia adalah tuak memabukkan. Tuak adalah haram. Itu kesimpulan. Dalam ilmu usul fiqh, ini dipanggil qiyas. Pun ada kaedah dia. Tak jauh beza dengan ilmu mantiq. Tapi ada perbezaan. Kerana usul fiqh berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada asal, ada farad. Istilah dia dah berbeza. Ada ilat hukum. Ilat dia ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Dia panggil tahqiqul manat. Tahqiqul manat dan lain-lain. Panjang cerita dia. Tapi ilmu mantik lebih simple dari segi itu. Cuma lagi banyak muqaddimah dia. Lagi banyak premises dia. Lagi banyak jurub dia. Dia panggil darab. Darab 1, darab 2, darab 3. Syakal awal, syakal sani. Macam-macam. Itu ilmu mantik. So burhan ini tersusun daripada premises-premises tadi. Berarti dia lebih kukuh daripada dalil. Dia lebih khusus daripada dalil. So ini tak mudah, tuan-tuan. Jadi jangan semudah Quran dan Sunnah tak sebut. Bid'ah. Tak. Jadi dia ada konsep. Sebab apa perlu kepada perkara ini? Al-Quran sendiri sebut. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Macam mana kita nak tasawurkan kalau ada di langit dan bumi ini Tuhan-Tuhan selain Allah, nescaya hancurlah. Dia perlu kepada premises. Untuk menentukan kepada kesimpulan akhir. Ini jadi tak mudah seperti itu. Ini dia kata. Kerana burhan itu barang yang tersusun daripada 2 muqaddimah perkataan atau lebih. Serta didapati daripadanya yakin. Bila premises ini disusun, natijah dia yakini. Yakini itu berarti without any doubt. Tanpa ada apa-apa keraguan, kebenaran dia dan tidak dapat disangkah lagi. Ini itu dalil dia. Sebab itu Aristotle, sejarah dia Aristotle, dia nak kalahkan sofis. Sofis ni apa? Ahli falsafah sofis. Ahli falsafah sofis ni sebenarnya dia bukan falsafah. Dia hanya sekadar sembang borak di dalam dekat kedai warung, suka berdebat, cakap, tapi tidak berdasarkan muqaddimah premises yang sahih. Ibarat hari ni debat ni kan, dia potong kalam syekh tu, dia potong sini, potong situ, potong sini, tak. Sesat syekh tu. Gitulah. Itu nama dia adalah safsati. Ibarat kata Imam Suki dia apa? Dia kata kalam dia manis. Semua kuda mesti berdengus. Betul? Betul lah. Semua kuda. Ada gambar kuda di tu. Ini kuda. Memanglah ini kuda. Ini berdengus. Salah kan? Sebab itu gambar kuda. Bukannya kuda betul. Memanglah dia guna perkataan tu. Dia
Bahasa Jawa dipelintir perkataan itu. Jadi perkataan itu dirubah atau dibuat dalam bentuk seolah-olah betul. Tapi natijah itu salah. Ini yang geng sofis nak guna. Potong, sasaran. Ini. Jadi Aristotle dia susun ilmu mantik untuk kalahkan sofis. Dalam Islam, kita tak boleh pakai macam tu je. Tapi ada guna dia ilmu mantik ni. Diambil oleh ulama Islam. Imam Al-Ghazali, dia bersihkan daripada kesalahan-kesalahan Aristotle. Sesuatu yang ada di dalam mantik Aristotle dicuci habis, lalu dibawa dalam Islam dipanggil dengan nama As-Siratul Mustaqim, Mihakun Nazar, dan apa lagi satu kitab saya lupa nama dia, Mizanul Amal kalau tak salah. Mizan something kat depan dia. 3 Mi'yarul Ilmi itu. Mi'yarul Ilmi, timbangan ilmu. 3 kitab ini Imam Ghazali bersihkan ilmu mantik daripada mantik golongan falsafi dan disesuaikan dengan apa yang dituntut di dalam Al-Quran. Dituntut di dalam hadis Nabi, dituntut di dalam Islam. Ini. So ini natijah dia yakin. Yakin ini adalah burhan. Kita panggil dalam bahasa Arab sebagai burhan. Ini bersalahan dalil. Manakala ada kala bersusun, ada kala tidak yang didapati daripadanya zon. Maksud dia apa? Cuba tuan-tuan baca kalau guna kamus bahasa Melayu moden, bersalahan dalil, berarti dalil itu salah. Dan kita akan baca macam tu. Bukan maksud dia macam tu. Bersalahan dalil, maksud dia dalil ni berbeza. Tak sama dengan burhan. Maka kerana apa? Lebih kurang itu. Maka maksud dia kenapa berbeza? Ada kala bersusun. Dalil ini kadang-kala tersusun daripada 2 premises. Kadang-kadang tidak tersusun. Ada kalanya tidak. Yang didapati daripadanya zon. Dan dalil ini kadang-kadang ada yang yakin. Ada yang yakin. Kadang-kadang hanya zon. Zon itu bukan yakin. Zon itu bawah yakin. Yakin ni 100%. Zon ini 85%. Lalu tengah ini dipanggil dengan, iaitu dipanggil dengan Allahumma salli alaihi wasallam. Yakin, zon, syak 50%. Syak, ragu-ragu. Waham 25%. Jahil 0%. Jahil ada 2 lah. Jahil murakab, jahil basir. Ini. So ini susunan pengetahuan di dalam Islam. Jadi kita kena tahu. Contoh dia. Ustaz, arah kiblat, arah Kaabah mana? Ni lah. Ini bukan dalil yakin, ini zon. Kita tahu ke Kaabah ada depan kita ni? Tak juga. Tapi menurut perkiraan ilmu falak, dengan kadar macam ni, dirasakan zon qawi seperti ini. Matematik qat'i, 1 + 1 2 pasti, yakin. Takkan boleh 3, takkan boleh 4, takkan boleh 1. 1 + 1 2. Tapi apabila nak mengukur kiblat, dia dah terlalu banyak angka yang digabungkan, terlalu banyak perkiraan perhitungan yang digabungkan sehingga arah tersebut zon, bukan yakin, kerana dia bukan di depan kita. Ya? Dia tak ada Kaabah depan kita, tapi zon dia zon yang kuat. Boleh dijadikan? Ya. Hukum fiqh ni rata-rata zon. Hukum fiqh rata-rata zon tu maksud dia apa? Yalah, kalau kita bahas fiqh, hukum dia macam ni, hukum dia macam ni, ada khilaf. Kenapa ada khilaf? Kerana dia zanni. Menurut ijtihad ulama, ayat ini seperti ini, makna dia seperti ini, hukum dia seperti ini. Itu zon. Benda yang qat'i, solat 5 waktu wajib, itu yakin. Tak boleh kata zon. Itu yakin. Siapa mengingkarinya kufur. Tapi kalau zon ni, contoh dia lah. Ustaz, nak baca kunut ni, subuh kunut ke tak kunut? Itu zon ni.
Menurut ijtihad ulama Syafi'i, kunut. Rasul kunut dengan hadis tadi. Menurut ulama lain mungkin tidak kunut kerana hadis yang lain, zanni. Kan? Lalu Ustaz, mazhab Maliki kunut sebelum rukuk tanpa angkat tangan. Ya, ijtihad ulama Maliki. Itu zanni. Zanni. Tapi yakini solat 5 waktu tadi. Ini. Jadi di dalam dalil dia zanni. Kadang-kadang ada yang zanni. Boleh je dalil tu jadi yakini? Boleh. Kerana apa? Burhan ini mesti yakin. Dalil boleh yakin, boleh zanni. Contoh dalil kunut itu zanni. Bukan qat'i. Tapi kita kunutlah, kita mazhab Syafi'i. Kerana mazhab Syafi'i memang berpendapat kunut ini sunat ab'ad. Sunat ab'ad ini kalau waktu subuh, maksud sunat ab'ad ini kalau ditinggalkan, disunatkan untuk sujud sahwi, berarti it matters. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, ini bahayalah. Bukan bahaya sebab apa? Nanti menimbulkan fitnah. Kerana dia sunat ab'ad dalam mazhab Syafi'i. Ini kena faham beza dia. Okey. Misal burhan itu seperti dikatakan. Contoh burhan itu seperti dikatakan. Penyelongkar kubur itu mengambil harta dengan bersembunyi. Dan tiap-tiap yang mengambil harta dengan sembunyi itu mencuri. Maka pencuri itu hukumnya dipotong tangan. Alhasil atau kesimpulannya, tiap-tiap penyelongkar kubur itu pencuri, hukumnya dipotong tangan. Ini yakin. Ini contoh. Boleh faham? Boleh nampak kan? Orang yang selongkar kubur itu adalah untuk mengambil harta bersembunyi. Ini namanya pencuri. Ya. Lainlah selongkar kubur sebab nak buat otopsi. Kan? Bedah siasat. Itu bab lain. Itu bukan mencuri. Ini apa? Dia selongkar kubur sembunyi-sembunyi nak ambil harta dalam itu, namanya pencuri. Setiap pencuri ini kena potong tangan. Berarti yang menyongkar kubur diam-diam senyap-senyap, yang pencuri tadi itu kena potong tangan. Ini jelas. Ini namanya burhan. Sebab itu dalil di dalam akidah, kita bukan hanya pakai dalil zanni, tapi dalil yakini. Yakini itu apa? Burhan. Bila burhan, dia tak dapat disangkal dah. Kebenaran dia tak dapat disangkal dah. Contoh dia apa? Kewujudan Allah. Setiap perkara yang dari tiada lalu ada, mesti ada yang mengadakannya. Berarti pencipta. Berarti alam ini ada dan dia ini dari tiada lalu ada. Berarti wajib bagi alam ini pencipta. Kan? Berarti adalah pencipta bagi alam ini. Kita tanya pada golongan etis yang ada hari ini, macam mana boleh ada alam tanpa pencipta? Boleh ke? Dia pun takkan boleh jawab. Dia paling jawab pun Big Bang Theory. Ada gas-gas, dia langgar, akhirnya meletup, terjadilah alam. Saintis paling dekat dia akan explain benda tu. Pertama, is a theory. Yang kedua, it doesn't prove that there is no God. Dia bukan dalil tidak ada Tuhan. Sebab apa? Kita tanya, siapa yang buat ada gas-gas tu boleh berlanggar akhirnya meletup? Gas itu benda, betul? Dia adalah entiti. Berarti gas ini mesti ada pencipta dia. Siapa pencipta dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia, tuan-tuan. Hadirin wa hadirat hafizahullah. Misal dalil, contoh dalil itu seperti dikatakan, tiap-tiap yang berpusing-pusing berjalan di malam hari dengan pedang itu pencuri.
Ya, tiap-tiap yang berpusing-pusing berjalan di malam hari dengan pedang itu pencuri. Maka tiap-tiap pencuri itu dipotong tangan. Ini zon. Maksud dia apa? Belum tentu setiap orang yang berpusing-pusing pada malam hari dengan pedang itu pencuri. Siapa tahu berpusing-pusing malam yang bawa pedang itu adalah security. Kan contoh kita kata tiap-tiap orang waktu malam bawa pistol, bawa bedil itu adalah pencuri. Siapa kata Ustaz? Polis. Dia ronda malam bawa pistol. Bawa bedil, takkan dia pencuri. Dia ini adalah polis. Ini kena faham. Dia zon. Intaha asyarqawi alal hudhudi. Jadi sumber yang diambil oleh Syekh Samankati tadi adalah daripada kitab yang bernama Imam Syarqawi mensyarahkan kitab Hudhudi. Matan al-Hudhudi. Ini Hasyiah Syarqawi sebenarnya. Betul. Hudhudi ala Sughra Imam Sanusi. Jadi Imam Sanusi matan dia sifat 20, Hudhudi syarah dia, hasyiah dia Imam Syarqawi. Itu dia sumber daripada perbahasan kitab ini. Sikit lagi kita habiskan bab sifat wujud, sifat nafsiyah maksud dia. Soalan, berapa bahagian dalil? Dalil itu ada berapa bahagian? Ada berapa kisim? Ada berapa jenis? Jawapan, bahagian dalil itu 3. Dalil ni ada 3 tuan-tuan. 1, dalil akli. 2, dalil naqli. 3, dalil wad'i. 3. Dalil akli itu barang yang diambil daripada akal, rasional. Seperti dalil baharu itu menunjukkan ada yang membaharukan dia. Contoh dia, baru ini menunjukkan ada yang membaharukan dia. Baru ini menunjukkan ada yang membuat dia. Hadis yahtaj ilal muhdith. Al-hadis bukan hadis Rasulullah SAW. Hadis dengan alif kat tengah. Hadis ini benda baru. Berhajat kepada muhdith yang mencipta. Macam tu. Kan? Membaharukan dia. Seperti kata kita, alam ini baharu dan tiap-tiap baharu ada yang membaharukan dia. Ini namanya dalil akli. Kerana apa? Rasional. Mestilah benda baru, mesti ada yang buat dia jadi, buat dia wujud. Mesti. Ini. Itu. Dari tiada lalu ada. Mesti ada yang membuat dia ada. Dalil nakli itu ialah barang yang diambil daripada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Ini dalil nakli. Seperti firman Allah, Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in. Ini dalil. Dalil itu apa? Dalil nakli. Ayat ini menunjukkan Allah itu wujud. Dzalikumullahu rabbukum. Demikianlah Allah itu adalah Tuhan kalian semua. Jelas. La ilaha illahu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, iaitu Allah. Khaliqu kulli syai'in. Yang mencipta, yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Lalu dalil wad'i. Dan dalil wad'i itu, dalil wad'i itu apa pula Ustaz? Dalil wad'i. Dan dalil wad'i itu barang yang menunjukkan dengan sandarannya. Seperti dalil bagilah beberapa lafaz-lafaz itu menunjukkan atas beberapa makna.
Iaitu apa? Barang yang menunjukkan dengan sandarannya seperti dalil bagi lafaz-lafaz itu menunjukkan atas berapa makna. Kalau bahasa mudah dia, dalil yang dibuat. Bila lafaz ini dibuat asadun, asad menunjukkan erti lion, binatang buah bernama singa. Ini adalah wadai. Dibuat oleh siapa? Ahlul lughah. Zaman dulu ahlul lughah bila nampak lions disebut asadun. Atau Allah Subhanahu wa taala jadikan. Memanglah Allah jadikan, maksud dia Allah yang menentukan, meletakkan. Ya, menyebabkan seperti itu. Ini wad'i, dalil wad'i. Jadi bila sebut lafaz tersebut menunjukkan atas beberapa makna. Seperti asad boleh bermakna lions, boleh bermaksud berani. Zaidun kal asad. Ini nama dia tashbih. Dalam ilmu balaghah dipanggil tashbih. Ada adat tashbih. Zaid itu seperti singa. Maksud dia Zaid itu pemberani seperti singa. Nampak tak? Ini bahasa Melayu pula. Ini bahasa Arab. Dipanggil ilmu balaghah ini ada tashbih, bab tashbih. Kerana apa? Singa ni adalah simbol keberanian. Dia berani. Berani. Tapi katanya singa ni takut dengan singa betina. Itu katanya. So tak adalah berani sangat. Tapi itu lelaki. Seberani-berani lelaki dia takut dengan isteri dia. Okey, insya-Allah kita ittifaqkan sekadar ini. Pada bulan hadapan insya-Allah kita sambung pada sifat-sifat salbiah. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.